ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يحتاج إلى شيء. Kemudian laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kita lihat ibarat ini adalah umpama dalil kepada dalil ataupun illah kepada illah, seperti yang telah saya nyatakan sebelum ini, iaitu seolah-olahnya apabila ditanya kepada Al-Imam Al-Tahawi, mengapakah disifatkan Allah Ta'ala itu bahawasanya la yahtaju ila syai'in, tidak berhajat ia kepada sesuatu apapun. Dan kenyataan la yahtaju ila syai' adalah merupakan dalil bagi kenyataan sebelum itu. Maka jawapannya kerana laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kerana dia adalah zat yang tidak serupa dengan sesuatu pun, dengan sesuatu pun. Maka apabila dia tak serupa, sesuatu selain daripada Allah perlu ada sifat ihtiyaj, ada sifat faqrun, Allah Ta'ala sebaliknya. Okey. Kemudian bab ini adalah bab yang sangat penting, yang sehingga hari ini terus membentuk mazhab yang salah dengan mazhab yang hak. Dan kita telah bawa pada minggu lepas baru ni hari Selasa, dua ibarat yang boleh dijadikan sebagai matan rujukan, boleh dijadikan sebagai matan rujukan buat kita untuk kita berinteraksi dengan ayat-ayat ataupun hadis-hadis ataupun nas-nas mutasyabihat. Yang pertama daripada matan Jauharah At-Tauhid karangan Imam Ibrahim Al-Laqani, dan yang kedua daripada matan Jam'il Jawami' karangan Imam As-Subki. Bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan ayat-ayat seumpama itu. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani, wa kullu nassin awhama at-tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Jadi setiap nas yang mewahamkan tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, ada dua maslak. Didatangkan dengan aw. Faham? Bila disebut didatangkan dengan aw, maknanya apa? Maknanya salah satu daripada keduanya adalah merupakan maslak ataupun cara berinteraksi yang sahih. Aw untuk takhir. Faham? Aw untuk apa? Takhir, maksudnya memberi pilihan. Sama ada awilhu, hendaklah kamu mentakwilkan akan dia, au fawwid, ataupun kamu mentafwidkannya, warun tanziha, dalam keadaan kamu menjadikan tanzihullah itu sebagai dasar. Sama ada maslak
takwil ataupun maslak tafwid, dasarnya adalah tanzih. Dasar tanzih itu, tanzih apa? Tanzihullah anil musyabahah. Faham? Jadi tanzih itu, dasar itu diambil daripada firman Allah, laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat yang kita baca sekarang ini. Okey. Takwil khalaf, tafwid salaf. Saya telah terangkan yang dimaksudkan takwil khalaf, tafwid salaf itu adalah melihat kepada aghlabiyah. Aghlabiyah maksudnya bila kita lihat maslak salaf ini kebanyakannya adalah tafwid, tanpa menafikan ada juga di kalangan salaf pada ayat yang tertentu mereka mengamalkan takwil, seperti yang dinukilkan daripada Al-Imam Ahmad, dinukilkan daripada sahabat Nabi sebelum daripada itu, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Samalah juga daripada kalangan khalaf ini yang selalu disebut manhaj mutakallimin. Kalau salaf ini manhaj al-muhaddithin, dan khalaf manhaj mutakallimin. Tanpa menafikan di kalangan khalaf juga ada yang mentafdilkan, maksudnya mengatakan lebih aula, lebih afdal, bahkan sebahagiannya menentukan secara wajib kepada selain awam, menentukan untuk awam untuk tafwid. Ada juga, faham? Jadi sebab itu takwil dengan tafwid itu bukan akidah, faham? Kalau akidah mestilah satu je. Mestilah apa? Mestilah satu, mana ada dua. Sebab akidahnya adalah tanzih, tanzihullah, mensucikan Allah. Tafwid dan ta'wil adalah mensasarkan apa maksud ayat. Apa maksud ayat tu, ataupun ketika kita lalu ayat tu bagaimana kita nak berinteraksi. Ada interaksinya dengan jalan tafwid dan ada interaksinya dengan jalan ta'wil. Faham? Dengan jalan ta'wil. Dalam keadaan kedua-duanya setuju, laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalam keadaan kedua-duanya bersetuju tidak menisbahkan jawarih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Ayat ni, laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau kita tengok sekarang ni, kita bahas ayat ini. Ayat ini yang ayat laisa kamithlihi ini surah Syura ayat 11. Kalau kita nak faham ayat ini, bila kita nak faham sesuatu ayat, maka kita melihat siyak sabak. Siyak sabak tu maksudnya konteks. Siyak ni maknanya di dalam siyak mana, konteks mana ayat itu dibawa, disaqa yasuqu. Faham? Jadi untuk mengetahuinya, kita bacalah ayat itu penuh sebelumnya, maka barulah kita boleh memahami dengan baik siyaknya. Maka ayat sebelum itu, fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadhra'ukum fihi laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ayat ini datang dalam perkara menjelaskan kekuasaan Allah, menjelaskan kudratullah. Fatirus samawati wal ard,
Dialah Allah yang mencipta langit dan bumi. Ja'ala lakum, dialah yang telah menjadikan untuk kamu daripada diri kamu pasangan-pasangan. Maksudnya daripada diri kamu, pasangan kamu itu daripada diri kamu sendiri lah. Maksudnya manusia. Ada juga yang mentafsirkan pasangan manusia itu datang daripada diri manusia, merujuk kepada kisah Hawa alaihassalam yang dicipta daripada Nabi Adam. Maksudnya pasangan manusia itu dikeluarkan daripada tulang rusuknya, lalu dicipta pasangannya, iaitu Allahu Akbar, Hawa alaihassalam. Seperti mana yang disebut dalam surah An-Nisa. Apa ayat dia? Alhamdulillah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya ayuhan nasu taqu, awal surah Nisa. Wattaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Ha kembali kepada nafs ni muannas. Ada yang buat mughalatah, dia kata tak, sebenarnya awal manusia adalah perempuan atau lelaki. Ini geng feminin, geng yang memperjuangkan hak perempuan. Dia nak semua perempuan atas. Jadi ayat Quran ni kata wa khalaqa minha, bukan wa khalaqa minhu. Dan dialah Allah yang telah menciptakan daripadanya perempuan. Zaujaha. Lepas tu dia kata lagi zaujaha. Quran tak kata zaujataha. Tapi zauj ni suami ke isteri? Suami. Dia kata betul lah ayat ni. Ayat ni menunjukkan bahawasanya Nabi Adam tu yang keluar daripada Hawa, bukan Hawa keluar daripada Nabi Adam alaihi salam. Mughalatah. Sedangkan bahasa yang fasih ni orang Arab, kalau perkataan zauj itu diidhafatkan, maka sama ada pasangan lelaki ataupun pasangan perempuan, kedua-duanya menggunakan perkataan zauj. Kalau kita sebut tanpa idhafat, barulah kita akan sebut zauj ataupun zaujah. Faham? Tapi kalau idhafat, zauju Ahmada, zauju Maryam, dua-dua pakai zauj. Maka dan kita fahamlah, bila disebut pasangan Ahmad, maksudnya pasangan tu maksudnya perempuan. Pasangan Zainab, maksudnya pasangan tu adalah lelaki. Itu lebih fasih dalam bahasa Arab. Zauj tidak diidhafatkan dengan tamarbutah kalau dia diidhafatkan. Tapi kalau sebut tunggal, disebut zaujah. Zaujah. Dan ha itu kembali kepada nafs. Nafs itu adalah muannas segi lafaznya. Segi maknanya, dia boleh muannas, dia boleh muzakkar. Makna nafs ni, kalau lelaki, lelaki lah. Kalau perempuan, perempuan. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kembali kepada ayat ini. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadhra'ukum fihi laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jadi ayat ini ditutup dengan menyatakan Allah ini sekali-kali tidak serupa dengannya oleh apa pun. Segala kekuasaan dia itu adalah kekuasaan yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan. Fatirus samawati wal ard, adakah di sana ada fatirus samawati wal ard? Tak ada kan? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Okey, itu konteks ayat laisa kamitslihi syai'un. Kemudian
ayat ini adalah ayat yang dijadikan sebagai dasar. Apa maksud dia? Sesuatu ayat yang dijadikan sebagai dasar, ayat itu dipanggil ayat muhkam. Apa dia panggil apa? Ayat muhkam. Ayat muhkam. Ayat ni bukan ayat yang mutasyabihat, tetapi dia adalah ayat yang muhkam. Ayat yang makna dia dah jelas. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Faham? Golongan mujassimah ni, dia cuba jadikan ayat laisa kamitslihi syai'un ni adalah ayat yang tak jelas lagi maknanya. Faham? Dia jadikan ayat laisa kamitslihi syai'un ini bukan ayat yang muhkam. Ayat yang ditafsirkan dengan ayat lain. Kita kata bila ayat tu dia muhkam, kita jadikan dia dasar, dan kita akan tafsirkan ayat lain berdasarkan dasar ni. Ini saya dah sebut dah hari tu, kenapa takwil dibuat. Takwil dibuat ini apabila sesuatu ayat yang makna dia adalah makna zanni, dan dia mewahamkan sesuatu yang bertentangan dengan kaedah yang qat'iyah, maka kita akan takwilkan yang itu supaya nak selaraskan dengan muhkam. So kalau ada ayat yang mengisbatkan Allah menyerupai makhluk, ayat itu kena takwilkan supaya ayat itu diselaraskan dengan ayat muhkam laisa kamitslihi syai'. Faham? Bukan kita ejah ayat ni. Kita kata ayat ini bukanlah seperti umumnya, ada juga surah-surah tertentu yang Allah serupa dengan makhluk. Itu maknanya kita ejah ayat ni nak bagi sama dengan ayat yang menzahirkan tasbih. Itulah maksudnya tidak menjadikan muhkam. Poin pertama, ringkaskan, ayat ini adalah merupakan ayat muhkam. Daripadanya dikeluarkan dasar yang qat'i, iaitu apa? Allah tidak menyerupai makhluk. Kemudian kita pergi pula kepada ayat itu sendiri. Ayat ni ayat apa? Ayat ni adalah ayat nafi. Ayat nafi. Ayat ni ada dua rangkap. Pertama nafi, kedua isbat. Faham? Pertama nafi, kedua isbat. Nafi itu adalah pada firman-Nya laisa kamitslihi syai'. Isbat pada firman-Nya wa huwas samiul basir. Isbat pada firman-Nya wa huwas samiul basir. Maka kaedah dalam akidah ini, pertama adalah nafi, yang kedua adalah isbat. Faham? Yang kedua adalah isbat. Kesalahan Jahmiyah, dia berlebih isbat. Faham? Jahmiyah pula. Kesalahan Jahmiyah ni, dia berlebih dalam nafi. Dia nafi saja, hatta dia nafikan sesuatu yang Allah isbatkan pada dirinya, dan mengisbatkannya itu langsung tidak bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'un. Maka sebab itu Jahmiyah ini akidahnya dikenali sebagai ta'til, ataupun mereka digelar mu'attilah. Hatta mereka kata kita tak boleh sebut Allah itu sami', Allah itu basir. Allah mendengar tak boleh sebut. Allah mendengar tak boleh sebut.
Allah berkata-kata, tak boleh sebut. Allah melihat, tak boleh sebut. Itu dipanggil berlebihan dalam nafi. Ada golongan yang mujassimah, dia berlebihan dalam isbat. Dia isbat semua perkara yang diisbat, walaupun makna zahirnya itu tashbih. Isbat, semua isbat. Ada tangan, ada tangan. Ada kaki, ada kaki. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah bainan nafyi wal isbat. Faham? Bainan nafyi wal isbat. Laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Untuk faham ayat laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir, maka kita zoom pada ayat ni. Pertama tadi kita dah sebut dah, ayat ni adalah ayat nafi. Awal ni, syirk awal dia tu, ataupun rangkap awal dia itu adalah nafi. Kita tengok ayat yang nafi. Laisa huruf nafi. Laisa ni huruf ke fa'il? Khilaf kan? Pendapat yang asahnya dia fa'il. Dalilnya sebab dia masuk ta ta'nis kan. Laisa fil asah. Ada khilaf. Tak apalah dia fa'il ke, dia huruf ke, dia isim ke, tapi makna dia tu nafi. Laisa kamithlihi syai'un. Laisa kamithlihi syai'un. Semasa kamu belajar waraqat, ketika mempelajari bab majaz, maka kita telah mempelajari kaf yang ada pada kamithlihi. Di sana disebut kaf yang ada kamithlihi ni, kaf yang ada pada kamithlihi ni dipanggil apa? Kaf apa? Kaf zaidah. Dipanggil al-majaz biziyadah. Kaf zaidah. Kaf zaidah ni maksudnya kalaulah tak ada, dia punya jumlah itu masih lagi jumlah yang sempurna. Jumlah makna tak sempurna, sebab bila zaidah dari makna lain. Maksudnya kalau kita zoom ayat ni dan kita terjemah literal dia dengan menterjemahkan kaf itu juga, dia punya terjemah akan jadi macam ni: tidak ada seperti seumpamanya oleh sesuatu. Faham? Maksudnya dia berlaku takdim kan. Allahu Akbar. Tidak ada sesuatu seperti seumpama Allah. Faham? Seperti seumpama. Apa makna dia? Maknanya ada seumpama lah. Tahu macam mana? Ada seumpama, yang tak ada seumpama. Betul tak? Itulah. Sebab itulah ulama kata kaf yang ada pada kamithlihi ni adalah kaf zaidah. Dan terjemahan dia tidak ada seumpamanya sesuatu. Bukan kita terjemah tidak ada seumpama. Faham? Sebab mislu Zaidin bukan Zaid. Zaid lah. Misluhu benda lain. Kamislihi lain pula. Seumpama. Bau Zaid kan. Jadi kaf yang ada pada laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu satu. Itu salah satu daripada tafsiran ulama terhadap ayat ini, dengan menjadikan kaf yang ada pada kamislihi itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagai kaf zaidah. Tetapi
bukan semua ulama mentafsirkan seperti itu. Sebab tu kita kata salah satu daripada tafsiran. Dan kenapa mereka mentafsirkannya sebagai kaf zaidah telah kita terangkan tadi. Kemudian kita tetapi apa tadi siap? Tetapi macam contoh Imam Baydawi kan, tafsir Baydawi tak. Dia kata nantilah dia dalam bahasa Arab ni contohnya kalau Arab kata wa misluka la yujad lahu nazir. Faham? Arab pakai perkataan wa misluka, contoh. Wa misluka la yujad lahu nazir. Dalam bahasa Melayu kita kata macam dia ni tak ada dah kita boleh jumpa kat luar. Faham? Jadi wa misluhu tu dalam bahasa Arab maknanya zat. Bukan mengisbatkan ada yang seumpama dengannya. Faham? Tetapi maksudnya zat dia ni, yang macam dia ni dah tak ada dah. So kalaulah begitu kita tafsirkan, maka kaf itu tidak perlu ditafsirkan sebagai kaf zaidah. Kaf zaidah. Kita akan sambung lagi untuk kita memahami makna ayat ini dengan betul, dengan baik, dan mengimani dan beriktikad dengan maknanya itu di dalam hati. Ayat ini mempunyai takkid. Antara takkidnya adalah bila didatangkan perkataan syai'. Antara takkid dengan didatangkan dengan perkataan misil. Apa dia takkid itu hasil daripada syai' dan juga mislu, perkataan mislu itu didatangkan, akan diterangkan lagi insya-Allah.